saya Adria menemani anda di petang Sabtu sambil kita makan kuih, minum-minum petang, kita saksikan Paparazzi Panas dan Pantas. Seperti biasa, kita ada 10 carta cerita yang paling panas dan dengan pantasnya kami bawakan untuk anda. Segala-galanya kami janji eksklusif dan info-info yang terkini tentang apa yang sedang berlaku dalam industri hiburan di Malaysia. Tapi kadang-kadang kita ada juga cerita pasal barat dan negara-negara jiran. Semuanya kita tapaulah. Baiklah, kisah-kisah yang menarik kali ini kita ada tentang persandingan yang cukup meriah antara Uni dan juga pemain bola sepak. Ada juga cerita pasal azam baru Datuk Siti Nurhaliza. Ada juga cerita pasal seorang pelakon melamar seorang penyanyi. Anda tahu siapa kan? Saya pun tahu juga. Banyak lagi cerita yang menarik. Jadi pastikan anda bersama kami daripada awal hingga akhir rancangan. Membuka tirai kali ini di tangga ke-10 ialah satu filem yang cukup hangat bakal keluar di pawagam. Apakah cerita itu? Jom kita saksikan. Nombor 10. Jom kita tanya para pelakon filem Juana tentang watak-watak dia orang dalam filem ni. Apa yang cuba diceritakan dalam filem Juana ini adalah tentang kehidupan dua plot cerita. Yang pertama, bagaimana Daim yang dulunya pesalah Juana tetapi dia telah dibebaskan. So, bagaimana kehidupan dia, bagaimana dia menjalani kehidupan dia sebagai seorang bekas pelajar Juana. Dalam filem ni saya punya watak dia jadi lebih matang dan lebih berani lah. Pasal dia dah keluar, dia dah terasing daripada kawan-kawan dia. Dan itulah dia terpaksa berani kan untuk lawan orang, lawan cakap, lawan kata-kata dan lawan fizikal sikit lah. Saya memegang watak sebagai Lantoda. Karakter yang saya bawa dalam cerita ni antagonis dan a bit psycho inside it. Apa yang saya cuba tunjukkan dalam Juana ni satu kelainan tentang keganasan. Saya bawa watak Sarah. Sarah satu karakter baru dalam Juana. Sarah ni seorang pelajar sekolah yang sama sekolah dengan Daim. First time dia jumpa Daim. Dia suka because dia nampak Daim ni lain daripada budak-budak lelaki yang lain. Pada anda semua yang telah mengikuti perkembangan Juana, jangan lupa untuk melihat filem Juana ini sendiri. Baiklah, kita ke tangga ke-9. Cerita pasal satu kumpulan dari Indonesia iaitu The Jonas Monkey. Mereka ni sangat comel dan kalau anda tengok mesti jatuh cinta punya. Diorang ni diterbangkan ke Malaysia untuk mempromosikan lagu-lagu mereka serta video klip. Kenapa agaknya nama dia ada monkey ya? Agaknya diorang suka lompat-lompat macam monyet tak? Entahlah. Jom kita saksikan. Nombor 9. Ni nak tanya, macam mana tertubuhnya kumpulan The Jonas Monkey ni? Cuba cerita sikit. Awalnya kita pelakon sinetron, satu manajemen. Kemudian manajer kita melihat we have talent, Adit bisa main drum, Stephen vokal dan saya gitar. Jadi kita buat satu band supaya lebih menghibur di dunia entertain, bisa bertahan lebih lama. Nggak cuma untuk pelakon sinetron aja, tapi kita bisa get many fans from band juga. Orang ni pelik lah. Kenapa engkau letak nama Monkey jadi pilihan nama kumpulan pula ni? Kenapa tak letak dinosaur ke? Kita mengambil Monkey itu karena Monkey itu bisa menghibur orang. Kita ke Malaysia karena kita ngelihat di Twitter atau di mana anak-anak Malaysia suruh kita mampir ke Malaysia, manggung di sini. Ya makanya kita ke sini, kita promosiin ke semua radio. Sebelum ni dah ada ke album kumpulan The Jonas Monkey ni dekat Indonesia? Nak tanya sikit. Kita belum punya album, kita buat single pertama, sekarang single kedua, dan nanti tahun ini kita mau buat 10 lagu untuk dijadiin satu album. Bulan tolong katakan, bintang bantu bisikan. Hi, we are The Jonas Monkey. I'm Stephen William. Saya Jun Perwira. Saya Aditya Suryo. Support terus The Jonas Monkey dan jangan lupa follow our Twitter @TheJonasMonkey. Patutlah ada perkataan monkey dalam nama kumpulan mereka. Apa-apa je lah. Baiklah, kita ke tangga ke-8 pula. Cerita pasal pasangan pelakon ni, Syira Ayub dan juga Zahiril Azim bakal dapat baby tak lama lagi. Mesti seronok diorang kan? Memang pun dengan cerita mereka sangat teruja. Jom kita dengar apa kata mereka. Nombor 8. Satu berita gembira yang boleh kami kongsi dengan anda ialah pasangan Zahiril Azim dan Syira Ayub akan menimbang cahaya mata tidak lama lagi. Sekarang ni dah 3 bulan 2 minggu macam tu. Alhamdulillah, insyaAllah kita tunggu dia keluar. Dia keluar. Tunggu perut dia besar. Agak-agaknya macam mana rupa si Zahiril ni bila diberitahu Syira ni mengandung? Memang kelakar sebab saya surprise dia. Dia syuting masa saya dapat tahu tu. Saya check sendiri tu macam
dual line. Okey, drama seorang-seorang macam I'm pregnant macam tu kan. Lepas tu macam dah tak sabar nak call dia, nak bagi tahu sebenarnya. Tapi macam fikir, kalau saya call dia ni, saya tak nampak reaction muka dia. Saya nampak suara dia je, start best lah kan. Sabarlah, tunggu dia balik semua. I just letak je pregnancy test tu, bagi dia tengok sendiri dengan instruction kotak dia semua ada kat situ. So I tidur tau, dengar dia balik, okey, bawa tidur. So dengar dia balik, dia macam excited seorang dalam toilet macam, apa ni? Dia macam jerit dulu kan. Then dia keluar dari bilik tu, dia macam, hey B, you pregnant ke? You pregnant? Oh, I dah daddy. Dia dah bising seorang dah tu lah. So I pun macam, okay, I check tu dua line. So tak apalah, nanti esok kita check balik kat doktor ya, betul ke tak ya. Saya excited tapi nak buat apa kan. Kita tak tahu, kita tak pernah macam, apa nak buat? Lepas tu nak buat apa ni? Memang kelakar lah, tapi macam saya happy lah. Bila tengok dia happy macam, excited lah. Si Zahiril ni pula tak kisah ke Syira tengah berbadan dua tapi masih aktif berlakon lagi? Saya kisah, tapi saya jagalah. Dia dah halfway shoot, takkan nak berhenti kan. Rezeki pun datang. Boleh lah saya benarkan dia shoot, cuma kena pantau dan dia kena take care, kena jaga betul-betul. Jangan buat scene berat-berat, accident kena langgar atas lori terbalik masuk gaung ke. Memang saya datang set dia, nanti saya akan jumpa lah dengan producer dia. Marilah kita doakan agar kesihatan Syira Ayub dan juga anak dalam kandungannya itu sihat walafiat, insya-Allah. Baiklah, Paparazzi akan berehat seketika, tapi anda jangan ke mana-mana. Kita rehat sekejap aja. Paparazzi Panas dan Pantas akan kembali selepas ini. Cancel tu kira batal lah. Dan alhamdulillah pihak... Selamat kembali, anda bersama saya Adria dalam Paparazzi Panas dan Pantas. Di tangga ketujuh, penyanyi dan juga pelakon remaja daripada rancangan reality TV telah bergabung menjadi satu kumpulan yang bernama The Bising. Apa yang menarik sangat kumpulan ni? Adakah sebab mereka suka buat bising ataupun sebab ada Fimi Don? Nombor 7. Hai, saya Fimi Don. Hai, saya Didi Astila. Saya Hakim Musli. Saya Azam Syaf. Dan kami The Bising. Ni nak tanya sikit. Macam mana tertubuhnya kumpulan The Bisings ni? Sebenarnya kami memang dah kenal lama. Ada yang diorang tiga ni daripada idola kecil. Saya je yang terasing. So ada juga yang saya interview diorang. So dari situ kita dah start kenal. Bila start idea nak startkan grup ni, bila kita orang menyanyi untuk Hari Raya. So masa saya terdapat idea macam takkan nyanyi untuk Hari Raya je, nak juga nyanyi untuk hari-hari yang lain. So kita orang membuat grup. Fimi Don, kau jawab je lah. Dulunya berenam kan? Kenapa sekarang berempat je? Mana lagi dua? Sebenarnya kita orang punya grup, masa kita orang buat Hari Ragu Raya tu, memang kita orang ramai tau, about 6 orang kan? 6. So bila kita orang dah buat dalam grup ni, yang boleh join kita orang pada bukan Hari Raya hanyalah kita berempat. Untuk lagi seorang kita punya kawan tu yang masuk jadi 5 sementara tu, sebab kita orang nak bagi dia peluang. Oh, itu kisahnya. Jadi yang lagi seorang tu kenapa disingkirkan daripada kumpulan korang? Kenapa agaknya? Memang ada masalah ke kumpulan korang ni? Sebenarnya benda ni kita orang dah set, bukan saja idea individu, tapi kita orang dah bulat suara ramai-ramai untuk tidak beritahu sebab-sebab ada kita orang bertolak ansur antara dia dengan kita. Ada sebab dia kena keluar, ada sebab kita orang keluarkan dia. Lagu pun dah ada, album pun dah ada. Jadi bila nak jual album kau dekat pasaran? Dan di mana dia orang boleh dapatkan? Ni pesaing dah ramai ni, boleh ke laku album kau ni? Kita orang start jual kita orang punya album ni bulan 2 tahun ni, yang akan terus dijualkan. So siapa yang nak order, ada yang boleh order daripada Facebook, boleh order daripada Twitter, dan juga kami punya link Facebook, Azam, www.facebook.com/thebising. Twitter kita thebisings_. Kecil-kecil cili padi diorang ni kan? Nak jadi penyanyi pun kenalah jadi penyanyi yang ada ni. Barulah ada wawasan dan boleh pergi jauh. Betul tak? Baiklah, kita ke tangga ke-6. Dengar cerita, nak dapat cerita ni, kru Paparazzi sanggup ke KLIA pukul 4 pagi. Amboi, hebat ke artis ni? Mana tak hebat, datang daripada Hollywood tu. Nak tahu siapa? Jom kita tengok. Nombor 6. Hebat sangat ke artis ni sampaikan kru Paparazzi sanggup menunggu beliau seawal pukul 4 pagi di KLIA. Hi, we're SZ. My name is Claude. I'm Dion. I'm Sean. And I'm Kenny. Oh, SZ rupanya. Dah lama tak dengar lagu-lagu baru daripada beliau. Apa perkembangan dia sekarang? Director here, Malaysian. You guys know him, but we don't want to spoil the surprise for you. Ni nak tanya ni, sebelum ni SZ pernah ke datang ke Malaysia? We've been here back in, I think it was 97, after we recorded our hit Last Night and Hard to Say I'm Sorry. It's always special to come back to Malaysia. It's the only reason we're here is to do the project. Well, hopefully a lot of love, as before. I drank your wine, you
today's mine. I kissed you. See, nobody helps me out, man. I thought we were a group. And you're watching Paparazzi. Wow, kalau Adria pun akan teruja tau dapat jumpa diorang. Sebab Aziad ni adalah kumpulan R&B yang cukup terkenal. Suara diorang memang sangat lunak dan memukau jiwa. Baiklah, di tangga ke-5 pula. Kisah tentang Rini, seorang penyanyi daripada rancangan reality TV juga, kini telah jadi pengacara di radio stesen online. Tapi dengan cerita juga, beliau telah kehilangan seorang anak. Jom kita ikuti kisah beliau. Nombor 5. Siapa yang tak kenal dengan Rini, penyanyi yang lahir dari sebuah program reality TV. Agaknya dia dah tak laku, itu pasalah dia jadi DJ radio pula katanya. Cuba bagi tahu sikit kenapa. Sekarang ni Rini adalah salah seorang daripada penyampai radio dekat KL Pop Radio. Radio ini radio online. Kalau sesiapa yang merindui Rini kan, mungkin ada di antara anda yang masih lagi mengenal Rini kan. Boleh dengarkan Rini waktu pagi 8 hingga 12 tengah hari di KL Pop Radio di www.klpop.my. Tahun 2012, tahun yang perit buat Rini, di mana anaknya telah kembali ke rahmatullah. Rasanya ramai yang dah tahu hari ini baru saja kehilangan seorang anak, iaitu anak pertama Rini, Mariam Joanna binti Johannes. Kejadian tu memang perit lah buat Rini tahun 2012 kan. Tapi bagi Rini, kita as a manusia ni, kita kena tabah, redha, terimalah dengan apa yang dah ditakdirkan oleh Allah lah. Tapi Alhamdulillah, sebab Rini percaya yang Allah tu menduga seorang tu bergantung kepada kemampuan dan kekuatan dia, dan Allah menduga Rini dengan kehilangan anak pertama. Rini dah move on dan Rini dah teruskan kehidupan Rini, dan Rini tak patut bersedih sebab anak Rini di tempat yang lebih baik kat sana kan. InsyaAllah jumpa kat sana nanti Mariam. Macam dia tengok je kan. Apa agaknya sakit yang dihidap anak Rini? Boleh tak kita kongsi bersama? Mariam tu sihat, dia lahir dalam keadaan sihat. Berat dia 4.25 kg. Tapi tragedi dia tertangkup tidur dan dia lemas meninggal. Tapi itulah, semua bila dah terjadi pada kita kan, kita tak dapat elakkan lah. Bila dah takdir Allah, dia dah duga dia nak ambil anak kita, ambil sesiapa yang kita sayang, kita takkan boleh buat apa-apa atas izinan dia lah. Itu yang Rini belajar dari apa yang berlaku. Sekurang-kurangnya Rini rasa lepas kehilangan anak tu, Rini lebih kuat dan lebih matang dalam hadapi kehidupannya. Tersentuh hati saya bila dengarkan kisah macam ni. Nak buat macam mana kan? Dah takdir. Yang dah pergi tu biarkan pergi. Yang hidup ni kena teruskan kehidupan. Kena reda. Kena tabah. Baiklah, kita ke nombor 4 pula. Cerita pasal jejaka melayak. Bukanlah. Dia dah berkeluarga. Kisah Aaron Aziz, dengar khabar dia dah jadi pengacara sekarang ni. Amboi, jangan lepas ni jadi penyanyi pula sudah. Semuanya dia nak tapau ke? Tapi ada orang komen ni, dia tak ada karisma lah untuk jadi pengacara. Sakit tak dengar orang cakap macam tu? Sakit hati oh. Tak apa, kita dengar apa kata Aaron Aziz. Nombor 4. Fuyo! Aaron Aziz sekali lagi tercalon dianugerah bintang paling popular berita harian tahun ini. Agaknya apa strategi Aaron kali ini untuk memegang tahta bintang paling popular sekali lagi? Cerita sikit Aaron. Saya tidak ada strategi, tapi saya diberitahu fan club saya yang diorang kerja lebih keras lah tahun ini kan. Dan saya pun serah lah, kalau rezeki saya untuk menang, itu bahagian saya lah, tak ke mana. Kalau bukan rezeki saya untuk menang untuk kali kedua tahun ini, tanya kepada siapa yang menang lah. Sejauh mana keyakinan Aaron agaknya untuk menang lagi tahun ni? Tak nak ke bagi orang lain rasa pula tak habis-habis engkau lepas engkau je? Saya tak pernah fikir yang saya patut menang. Dah cukup bersyukur lah yang saya masih di senarai top 5 ABP tahun ini. So saya cukup terima kasih kepada peminat-peminat saya lah yang dah undi untuk saya. Daripada bidang lakonan, dan sekarang Aaron sedang mengacarakan satu program reality TV. Tapi kurang memuaskan. Orang cakap tak menjadilah. Itulah semua benda nak buat sekarang orang dah cakap macam tu. Saya jawab sikit. Saya sendiri pun tak berapa confident bila saya mengacara. Last saya mengacara 2001 ke 2002. Itu yang last saya buat. So nak pick up balik dia punya pace bukan senang lah. Nak jadi seorang pengacara macam sama juga seorang pengacara nak berlakon bukannya senang. InsyaAllah lah kalau saya dapat more practice, saya akan buat yang lebih bagus lah. Okey, kita telah pun semakin hampir ke carta 3 tertinggi Paparazzi Panas dan Pantas minggu ini. Tapi nanti dulu, kita rehat sebentar. Jangan ke mana-mana, Paparazzi akan kembali selepas ini. Saya cemburu, saya jaga dia, saya kongkong dia sebab dia bakal isteri saya. Selamat kembali, anda masih lagi ditemani saya, Adria, dalam Paparazzi Panas dan Pantas.
kita telah pun semakin hampir kepada carta terpanas minggu ini. Tapi bagi mereka yang terlepas, jangan risau, kita akan imbas kembali carta 10 hingga 2. Di carta nombor 3, cerita tentang Datuk Siti Nurhaliza dan azam baru beliau tentang imej baru. Dan juga cerita tentang apa kabarnya Datuk K yang terlibat dalam kemalangan tu. Nombor 3. Kru Paparazzi berpeluang menemu ramah Datuk Siti Nurhaliza. Yang menariknya, kini Datuk Siti Nurhaliza bertudung penuh. Ini mungkin azam Datuk Siti Nurhaliza tahun ini. Bukan saja untuk tahun 2013 harap berpanjanganlah selepas ni, insyaAllah. Kita dah tetapkan hati, dah bersedia. Dia bukan jadi satu azam lah, dia jadi satu tanggungjawab. Ini nak tanya sikit, macam mana pula perkembangan Datuk K yang terlibat dengan satu kemalangan di luar negara baru-baru? Dah sembuh ke dia? Alhamdulillah, semakin bersemangat dan semakin pulih dan saya gembira dan bersyukur kerana Allah Ta'ala menyayangi suami saya dan saya masih lagi bersama dengan suami, memberi semangat bersama dengan dia dan insyaAllah saya sendiri pun berehat 2 bulan untuk bersama dengan suami. Apa pula ceritanya tentang konsert Datuk Siti di Indonesia yang tertunda hari itu? Jadi ke tidak? Cancel tu kira batal lah. Dan Alhamdulillah pihak penganjur memahami dan saya dah beritahu awal tentang perkara yang tak boleh dielakkan dan mereka pun memahami apa masalah yang saya hadapi. Bersyukur kerana ramai yang mendoakan suami saya. Tahun 2013 ini saya harap dapat memberikan banyak cahaya yang indah untuk karier, untuk peribadi dan untuk segala-galanya untuk bisnes saya juga. Rasanya belum terlambat untuk kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Datuk Siti Nurhaliza. Semoga tahun ini dipenuhi dengan kasih sayang, keceriaan dan juga kejayaan. Dan untuk Datuk K juga, kami harap anda cepat sembuh seperti sedia kala. Kita terus ke carta nombor 2. Cerita tentang kemeriahan majlis persandingan pemain bola sepak Malaysia yang cukup terkenal, Khairul Fahmi Jidmat dan juga pasangannya Luni Natasha. Mereka bersanding 3 kali. Hai, orang lain 2 kali, dia 3. Melampau ni. Majlis itu telah berlangsung di Royal Chulan Damansara dan ramai juga artis-artis dan juga pemain bola sepak yang telah memeriahkan suasana. Kat mana agaknya mereka akan berbulan madu ya? Nombor 2. Majlis yang berlangsung di Royal Bintang Damansara adalah majlis yang ketiga untuk pasangan Apek dan Leonie. Untuk siapa pula majlis ketiga ni dan ada ke majlis keempat? Majlis yang ketiga ni untuk kawan-kawan dekat KL, untuk main bola dekat KL, untuk coach. Ni nak tanya sikit ni, korang dah merancang ke nak pergi honeymoon di mana? Ke bulan ke? Ke bintang ke? Ke Jora ke? Berapa banyak ke dah? Masa sekarang saya fokus untuk bola. Honeymoon rasanya tiba time cuti tu insyaAllah saya akan fikirkan. Agak-agaknya lah, kalau ada orang nak sponsor, ke mana korang nak pergi? Tempat sejuk kot, Switzerland ke, Jepun ke, mana-mana yang tempat sejuk lah. Di manakah kekuatan Apek sampai dia dapat menjadi pilihan hati Leonie? Di kakinya kah? Di mukanya kah? Di tangannya kah? Berapa banyak kah lah? Jawablah Leonie. Kita orang kenal tak macam orang lain, so kita kenal banyak through phone, through family. So kita orang dah selesa dengan cara macam tu. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin tu bibit-bibit kepada kita orang. Sampai sekarang kita rasa macam kita orang tengah couple lagi. First utama memang dia seorang yang menghormati family ni. Dia seorang matang, pandai bawa diri lah. Dia faham saya punya career. Dia senang buat berbincang lah. Career saya nak pergi selalu keluar main bola. Dia tak banyak melatah lah. So dia sangat faham saya punya career. Senanglah saya untuk bekerja, untuk buat apa yang saya suka dalam bola sepak kan. Jadi dia pun tak banyak campur dalam saya punya career. So benda tu yang paling penting bagi saya. Mereka nak honeymoon dekat tempat sejuk-sejuk katanya. Wah, sesuailah tu untuk memandu asmara. Halal tak apa kan? Tahniah kami ucapkan kepada Apek dan juga Leonie. Semoga anda berkekalan sampai ke anak cucu. Anak biar ramai tahu, baru murah rezeki. Baiklah, kita telah pun sampai ke cerita yang paling panas dan pantas minggu ini. Pasti anda tak sabar nak tahu apa kan? Tapi sebelum tu, mari kita imbas dulu carta 10 hingga 2. Raja Juvana. Plot yang satu lagi berkenaan dengan saya, botak, Apek, komen. Kita mengambil Monkey itu karena Monkey itu bisa menghibur orang dan energik. Apa ni? Dia macam jerit dulu kan. Dan dia keluar dari bilik tu dia macam kita orang ada sebab dia kena keluar, ada sebab kita orang keluarkan dia, ada Director here, Malaysian pop. You guys know him, but we don't want to spoil the surprise for you.
Rasanya ramai yang dah tahu hari ini baru saja kehilangan seorang anak. Berapa confident bila saya mengacara. Semua ini kali pertama sebab Dan saya dah beritahu awal tentang perkara yang tak boleh dielakkan dan mereka honeymoon rasanya tiba time cuti tu insyaAllah saya akan fikirkan. Kita telah pun sampai ke carta cerita yang paling panas minggu ini. Kisah percintaan yang sentiasa menjadi bualan dan sebutan pihak media dan juga peminat. Kisah percintaan siapa? Mesti anda tahu kan? Seorang jejaka tampan pelakon iaitu Shahnas telah melamar kekasihnya Sheila Amzah. Amboi, romantiknya dah lama untuk jadi teman hidup macam cerita Korea gitu. Tapi dengar cerita, ni Shahnas ni seorang yang panas baran dan kuat cemburu. Sheila Amzah pula selalu ulang-alik ke Shanghai. Mesti dirisaukan takut disambar jejaka tampan daripada Shanghai? Apa kata Shahnas? Jom kita tanya dia. Nombor 1. Dah tersebar dah dekat artikel-artikel yang Shahnas ni dah pun melamar Sheila Amzah di Twitternya. Macam mana persiapan korang? Melamar tu memang dah melamar, tapi in terms of untuk dapatkan perfectly date ke perfectly every single thing ke belum lagi. Sebab Sheila pun sibuk, dia ulang-alik Shanghai. Saya pun jarang jumpa dia. Jujur saya cakap, saya pun sibuk, dia pun sibuk. Perancangan untuk saya berkahwin, nak bercerita pasal cinta ke tak ada. Saya nak cakap pasal kahwin je. 2013 kahwin. Saya nak mendoakan biar Tuhan buka pintu rezeki saya untuk memudahkan saya kumpul duit untuk saya kahwin. Tak cemburu ke Shahnas bila Sheila Hamzah ulang-alik ke Shanghai? Manalah tahu tersangkut pula dengan orang Shanghai. Yelah, Shahnas kan kuat cemburu orangnya. Cemburu untuk kasih sayang tak salah kot. Saya rasa kalau tak ada cemburu pun bahaya ke. Tapi kalau yang berlebihan tu yang masalah. Saya sayang dia betul-betul. Saya cemburu, saya jaga dia, saya kongkong dia sebab dia bakal isteri saya. Tak salah buat macam tu pun. Ayah Sheila, Andy Lala, siapa tak kenal? Kabarnya belum lagi memberi kata putus sama ada nak terima lamaran Shahnas ataupun tak. Yelah, maklum je lah, Sheila ni kan baru je nak mencipta nama dekat luar negara. Dah kena pinang pula. Saya nak berkahwin dengan Sheila. So halangan daripada mak bapak ke tak pernah timbul. Benda tu berbincang ke apa ke tak ada. Kita perlu bercakap tentang rasional lah. Saya pun ada umur saya dan saya rasa saya gentle lah untuk saya bercakap yang memang saya ikhlas nak dia. And dia pun saya rasa tak ada masalah sebab saya kenal ke dia macam mananya orang. So kalau nak cakap berbincang ke apa ke tak ada masalah, kita boleh berbincang cara elok. Saya okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada kan? Walaupun kami belum lagi mendapat jawapan balas daripada Sheila Amzah, tapi saya pasti dia takkan menolak. Sebab dia sayang Shahnas tu. Korang pun pernah dengar kan dia cakap, I love you sayang. Wah gitu, orang tengah bercinta. Yalah, eloklah tu, cepat-cepat kahwin. Benda yang elok jangan dilambatkan. Kami mengharapkan yang terbaik untuk mereka berdua supaya lepas ni dah tak ada dah gosip pasal dia orang. Kan? Baiklah, untuk penonton di rumah, kami berharap anda telah pun terhibur dan berpuas hati dengan 10 carta cerita yang paling panas minggu ini. Kalau anda nak informasi terkini pasal paparazzi, pastikan anda ikuti Facebook kami iaitu Culture TV dan jangan lupa tekan butang like serta follow kami di Twitter kami iaitu paparazzi_my. Jangan lupa temu janji anda bersama saya Idri Abdullah di minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama dalam Paparazzi Panas dan Pantas.